golongan wanita memainkan peranan penting dalam struktur masyarakat, sama ada kepada negara maupun dalam institusi keluarga. Duaan wanita pada masa kini mampu menyumbang bakti seiring dengan golongan lelaki. Assalamualaikum dan kembali lagi bersama dengan Solehah, inspirasi wanita kontemporari. Terus bersama dengan saya dengan pengisian-pengisian yang lebih menarik lagi. Mengusahakan perniagaan merupakan salah satu cabang rezeki yang dapat mengaut keuntungan yang berlipat kali ganda. Personaliti inspirasi minggu ini merupakan pengasas rempah makanan viral yang diinspirasikan dari hidangan Nabi Moto atau steamboat ringkas yang boleh didapati di gerai-gerai kecil di sekitar Jepun. Cukup dikenali sebagai seorang usahawan pemurah lagi baik hati. Alhamdulillah, bersama dengan saya untuk segmen inspirasi episod kali ini, Masya Allah, seorang pengasas kepada jenama rempah makanan yang cukup terkenal, seorang usahawan muda iaitu Cik Yana Oden daripada Masak Cik Yana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, saya memang sangat kagum bila orang muda berjaya yang di tahap subhanallah. Allah bukakan jalan, Allah bukakan rezeki, Allah permudahkan segalanya. Yang itu yang kita nak tanya, apakah antara tips yang dilakukan dan diletakkan dalam prinsip perniagaan beliau. Tapi sebelum tu kita nak tanya bagaimana di awal perniagaan dan bagaimana orang kata perjalanan tu tidak semudah seperti yang mereka lihat. Saya pasti itu yang berlaku, kan? Ya, betul. Keluarga saya memang dah mulakan perniagaan, cuma tak serius lah. Dan saya memang jenis yang takut nak mencuba sesuatu, tapi bila kita dah berkahwin di usia muda dalam 19 tahun, dan kemudian kita dah ada anak, so kita rasa ada tanggungjawab. So dari situlah saya bermula berniaga. Apa yang ada, jadi dropship, lepas tu saya jadi personal shopper, dan macam-macam lagi saya buat sebab kita nak cari rezeki, kan. Dan sampailah ke tahap sekarang saya dah berumur 26 tahun. So apa yang ada sekarang ni adalah dari kegagalan saya, so saya buat sampai saya berjaya. Dan saya tertarik dengan kisah yang Yana ada kongsikan berkaitan dengan kesukaran dilalui, liku-liku kehidupan yang kita sebutkan tadi, ujian dan dugaan daripada Allah. Bagaimana Yana mencari kekuatan untuk berjaya ke tahap sekarang? Apa sumber kekuatan yang dipegang waktu itu? Masa umur 22 saya bercerai. So sebab ini adalah perkahwinan kali kedua. So yang pertama tu sebab mungkin ialah kita pun nak perbaiki diri, kan. So dekat situ memang sangat-sangat down, dan saya pernah rasa depressed juga sebulan saya tak keluar rumah. So masa tu saya banyak repair, perbaiki diri saya lah. Macam apa yang benda yang kita buat menyebabkan rezeki kita sangka. Lepas tu rezeki kita macam susah je, macam tu. Lepas tu perbaiki hubungan antara suami isteri. So masa tu saya buat keputusan yang sangat besar. Saya ambil masa dalam 3 bulan untuk bercerai lah. Masa tu alhamdulillah saya dengan bekas suami saya okey. So far tak ada apa-apa masalah. Sebab kami memang berpisah bukan sebab benda-benda lain, tapi salah satunya sebab saya nak buat bisnes, dia tak boleh bagi komitmen. So saya nak betul-betul all out dengan saya, bersama dengan saya. So saya terpaksa ambil keputusan yang sangat-sangat besar. Pasti setiap perkara ada hikmah dia, dan terbukti sekarang alhamdulillah. Dan untuk kita kongsikan bersama dengan penonton, apa langkah pertama yang Yana ambil untuk Yana berada di tahap sekarang? Ada tak rasa takut nak mula semula waktu selepas kejatuhan tu? Tak, saya lagi semangat. Sebab salah satunya, kalau kita tak buat, kita tetap mati. Tapi kalau kita buat pun ending dia mati juga. So better kita buat. Saya tak boleh kalau saya tak ada duit. So macam mana saya nak sedekah selain daripada effort? Masya Allah. Jadi saya kata saya kena juga berjaya. Sebab saya nak ajar anak-anak saya bersedekah. Sebab saya suka buat apa yang orang lain tak buat lagi. Sebab kita nak cetuskan, salah satunya apa, kita jangan letak duit tu dalam hati. Sebab majoriti manusia bila tak ada duit, diorang akan risau. Sedangkan kita hidup ni Allah dah jamin rezeki kita. So kenapa kita perlu takut?
Macam tu. Dan rezeki yang Allah beri pada kita pun ada bahagian rezeki orang lain pada bahagian rezeki kita kan. Jadi saya suka dengan pegangan yang Yana kongsikan bersama kami, sentiasa bersedekah. Kita tahu sesetengah individu ada yang rasa takut. Kadang-kadang lagi banyak duit lagi takut nak keluarkan sebab takut duit habis. Jadi betul. apa pesan Yana pada mereka? Okey, pesan kepada mereka, saya tak ada pesanan, cuma satu je, kita jangan letak duit dekat hati. Sebab masa saya jatuh, sebulan tu saya tak ada buat apa-apa. Masa kita ada musibah, Allah bantu. So kenapa kita tak bantu diri sendiri? Macam tu. Sebab Allah dah bagi kita banyak nikmat. So kenapa kita tak manfaatkan? Jadi kita boleh bagi manfaat pada orang lain pula. Okey, Masya Allah. Sebenarnya saya tertarik dengan usaha Yana bersama dengan kumpulan Yana sendiri, perniagaan Yana sendiri, di mana Yana memberi sumbangan yang terbesar di KKM dan juga frontliners kita waktu menghadapi kesukaran. Boleh tak kongsikan pengalaman tersebut? Alhamdulillah, pengalaman tu sangat bermakna untuk saya sebab saya ni seorang yang suka, selain daripada kongsi rezeki dari segi duit, tapi saya suka bagi makan orang. Maksudnya walaupun staff ke apa ke, diorang akan datang kat rumah, saya akan penuhkan kat rumah tu memang full, complete untuk diorang nak makan apa je. Sebab saya memang suka sambut tetamu, saya suka bagi makan orang sebab salah satunya rezeki. Bukan sebab kita fikir rezeki tu kita boleh dapat duit balik, tak. Tapi kita fikir apa yang kita ada, bila kita kongsi, itulah kebahagiaan saya. Macam tu. Kita rasa macam seronok kan tengok orang makan yang kita usaha. Saya pernah dengar tu, orang kata kita sebagai seorang pemberi, kita akan rasa lebih gembira berbanding penerima tu sendiri kan. Maknanya setiap orang yang menerima tu perlu menghargai pemberian setiap orang. Walaupun kadang kita rasa benda tu kita tak suka, tapi hargailah rezeki dan kesungguhan orang yang memberi tu kan. Masya Allah. Okey, saya juga tertarik dengan pengurusan Yana bersama dengan ejen-ejen, dan mereka semua berjaya. Subhanallah. Sebenarnya apa yang Yana tekankan kepada ejen-ejen Yana? Paling penting adalah bersyukur. Sebab bila dalam fasa buat bisnes ni, kita mencari rezeki, kita akan ada fasa-fasa stres, kenapa tak dapat sell. So manusia ni kurang bersyukur. So better kita bersyukur dulu. Sebab biasanya lah bila buat bisnes ni dalam 3 bulan ke bawah, kita mesti akan diuji. Sell tak ada, customer tak ada. So kat situ kita perbaiki diri. Tapi macam mana nak buang perasaan tu? Maknanya dah spend 1 kali, 2 kali keluar kos lagi. Dari kali ketiga rasa macam terlalu banyak mengeluarkan kos tapi tak berjaya lagi. Jadi bagaimana nak cari keberanian untuk teruskan? Iaitu kumpulan. So kalau kami boleh bagi semangat, circle untuk diorang. So insya-Allah diorang akan semangat sekali. Bila kita dengar circle yang positif, insya-Allah diorang akan positif. So kita sendiri yang kena bina positif tu untuk diorang. Okey, so maknanya support system. Yes, betul. Okay. Itu keyword dia, insya-Allah. Jadi apa yang dikongsikan pada hari ini, siapa sahabat-sahabat dekat luar sana yang tengah tanam semangat nak berjaya tu, insya-Allah ambillah kata-kata dan juga nasihat dan contoh terbaik daripada Yana di usia yang sangat muda tapi sudah berjaya. Masya-Allah. Terima kasih Yana sebab berkongsi, dan saya sangat orang kata terinspirasi dengan usaha Yana untuk sentiasa bersedekah. Masya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah perluaskan lagi rezeki, sebab daripada usaha Yana membantu orang, pasti Allah akan pemudahkan juga usaha Yana kan. Doakan saya juga. InsyaAllah saya sentiasa doakan untuk orang lain. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama.
terima akal, tetapi tiada yang mustahil jika dendam beraja di hati. Percaya ataupun tidak, di zaman serba moden ni masih ada lagi yang mengamalkan sihir pemisah. Tiada hujan, tiada ribut. Ikatan perkahwinan yang dulunya dipenuhi dengan rasa kasih dan sayang, kini hanya tinggal benci. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, kita bersama dengan wartawan lokasi dalam Fail Sulit. Sihir tidak hanya berlaku apabila kita mempunyai musuh. Ianya juga disebabkan oleh perasaan hasad dengki, iri hati, dendam dan sebagainya. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir masyarakat yang sanggup bersekufu dengan syaitan demi memenuhi kehendak nafsu. Bagi menjawab persoalan ini, sama-sama kita saksikan. Sekian lama, sekian tahun, tetap berjalan seperti biasa. Sampailah bulan lepas. Perubahan dia sangat ketara. Kami balik dari kerja, macam tak boleh duduk dalam rumah tu. Asyik nak keluar aje. Bila tanya ke mana, tak dijawab. Cukup 3 kali tanya, mengugut saya. Dia terus berubah dari baik jadi baran. Bila baran tu habis, barang-barang dipecahkan. Sampailah satu saat tu saya berjumpa dia balik dengan kawan saya. Dan dia bawa saya jumpa seorang ustazah. Saya terus menceritakan ciri-ciri yang sama, apa yang berlaku sepanjang masa dia berubah. Saya cuba cari juga apa yang tak kena dalam rumah tu, tak ada. Tapi baran dia terus menerus dan terus mencabar hidup saya sendiri. Akhirnya apabila jumpa dengan kawan daripada kawan saya tu, dia menerangkan serba sedikit. Tapi kepada siapa saya nak mengadu lagi? Kepada siapa saya nak cuba berubat? Kepada siapa saya nak cuba selesaikan masalah ni? Diri saya, jiwa saya pun dah tak terurus. Saya terus buntu. Apabila saya cuba berusaha bawa dia, tapi macam mana nak bawa dia ya? Saya pun tak tahu. Sebab dia dalam keadaan yang tak sedar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita bersama ayahanda kita iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa. Assalamualaikum. Nak panggil ayahanda kan nak panggil apa ni? Panggil apa pun tak apa. Ada lagi kan anak yang available? Okey, tak adalah. Panggil tak apa. Okey, baiklah Datuk. Sebagaimana yang Datuk tahu, hari ini kita akan membincangkan soal sihir rumah tangga kan. Kadang-kadang berlaku pergolakan rumah tangga disebabkan sihir. Baiklah, saya terus kepada soalan kita pada hari ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan penonton-penonton apakah simptom-simptom pergolakan rumah tangga yang disebabkan sihir. Kadang-kadang kita tak tahu suami ni jadi panas badan disebabkan sihir. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan. So ini satu perkara yang sangat penting yang kadang-kadang Tok Abah sendiri pun tak sanggup kadang-kadang bila mengkonsel pasangan yang berantakan ya. Ada seorang guru Tok Abah sendiri pernah pesan dulu, dia kata 99% pasangan suami isteri yang berantakan sampai bercerai ada menyebabkan faktor paranormal, mistik ataupun sihir. 99%. Mula-mula Tok Abah kata takkan dia sampai 99% ya, tapi bila dah berdepan dengan situasi ini memang ada kebenarannya. So antara tanda-tanda sihir ni sebenarnya mudah kita kenal pasti, dan kalau mudah untuk mereka yang untuk adik-adik sahabat-sahabatnya para puan yang menonton ni pergi ke internet Google 50 tanda kena sihir. Jadi itu ulama-ulama atau ustaz-ustaz yang telah membuat kajian didapati pada 50, termasuklah tadi ya yang saya tanya pada Era tadi, iaitu mimpi ular, biar ada ular, ular batuk, ular belit apa ya, atau binatang buas ya, rimau ke beruang ke ya, yang mengganggu kita. Mimpi binatang buas terutamanya ular memang biasanya berkaitan dengan sihir. Mimpi baby, padahal baby itu satu anugerah Allah. Baby menyusukan baby, dukung baby, orang bagi baby, itu tanda-tanda kena sihir ya. Lepas tu itulah rasa panas, tak selesa waktu petang, lepas asal je rasa tak selesa ya. Lepas tu mimpi pula macam mimpi tempat tinggi jatuh ataupun terjun ataupun itu pun tanda sihir ikut kajian. Lepas tu kita dalam mimpi nak berjalan balik sesat ya. Dan Tok Abah saya juga mimpi bila kena ganggu tu, mimpi dalam bilik air, kita tak pakai baju dalam keadaan yang tak sopan, cari tanda nak buang besar itu pun kadang-kadang tanda kena sihir, ataupun keluar daripada badan kita dalam mimpi tu lintah ke apa ke ulat ke, itu pun mungkin tanda sihir ya. Barang elektronik kita ya, baru beli handphone ya, dah hang ya, orang lain pegang tak ada apa tapi hang, ada harapan ya. Kat rumah bergaduh, tempat kerja rindu, I love you, I miss you, balik aja, for some reason gaduh.
tanpa sebab-sebab yang munasabah, ada harapan syihir, ya, rasa panah dan sebagainya, ya, benci tengok pasangan tak ada sebab, tanpa sebab yang munasabah, benci, padahal dulu syok gila lah, kata syok gila khinzir, tapi sekarang dah benci sangat. Itulah dia, macam-macam tanda syihir, termasuklah mimpi kena tekan lah, kan, dan sebagainya itu. Ini semua tanda-tanda syihir. Tapi sebenarnya Allah akan beri kita gerak batin. Kalau kita kena gangguan syihir, memang ada tanda-tanda, cuma kadang kita tak peka, tak perasan ataupun tak cakna kepada simptom atau tanda-tanda itu, menyebabkan kita kadang sengsara dalam gangguan syihir ini. Wallahualam. Okey, baiklah Datuk. Okey, kalau tadi kita dah tahu, kita nak tahu apa simptom-simptom dia. Jadi kadang-kadang sihir ni pula dia ada banyak jenis. Betul. Sering kita dengar kadang-kadang santau, sihir pemisah, minyak pengasih, minyak, kalau orang Kelantan panggil minyak mati bunuh. Saya pun tak sure apa benda tu. Jadi mungkin Datuk boleh kupaskan apakah jenis-jenis sihir yang ada dekat Malaysia ataupun dekat dunia ni, kan banyak jenis sihir mungkin. Tu macam pakar syihir ni. Minyak mati dibunuh tu minyak dagu. Minyak dagu sama dengan minyak dagu. Minyak dagu tu tu sangat bahaya tu. Bukanlah bahaya, Allah yang Maha Kuasa. Sebenarnya jenis syihir tu macam-macam lah, ya, atas nama dan situasi dan pengalaman masing-masing. Tapi Tok Abah lebih suka kepada jenis syihir ni. Pertamanya syihir artinya gangguan jin sebenarnya. Kena ingat satu konsep yang paling simple. Syihir ni gangguan jin. Dan jin yang beriman dia tak akan kacau orang. Dengar tu, ya, jin beriman tak kacau orang. Jin yang belum beriman, maka dia yang akan kacau orang. Dan syihir ni mungkin orang tak, dia ni tersampuk, orang Melayu kata, ya, tersampuk artinya jin liar, jin yang tak ada tuan. Yang Tok Abah kadang-kadang panggil dia gelar sebagai jin bara, jin yang mengembara. Ni jangan pula orang samakan dengan rock dia, jangan dah. Jin yang mengembara tak ada tuan. Dia tersampuk kat pokok tu, kat hutan tu, kat rumah kosong tu, ya, kat hotel yang dah lama orang tak masuk. Contoh, ya, itu jin liar. Yang keduanya bukanlah, betul lah, dia pergi ke bomoh, dia hantar. Ni jin yang kata syihir dimakan oleh orang hantar. Ini memang benda yang syirik, dan orang yang terlibat memang nak menempah neraka kalau tak bertaubat dan minta ampun, ya. Ini kadang yang dihantar. Yang ketiganya sebab kita ada amalan sesat, ya, ada benda apa nama kita, keris lama, cincin lama yang diperasak kemenyan, menuntut ilmu yang bukan-bukan. Ini kita panggil. Yang keempatnya, itu kita syihir dipakai oleh kita menyiksa pokok, menyiksa binatang, menyiksa dan sebagainya. Ini makhluk tu akan syihir kita balik, kata guru-guru Tok Abah yang pernah mengajar Tok Abah. Terutamanya, ya, di Kelantan ramai, di Selangor ramai, di Johor, di Sabah Sarawak, orang yang pelihara burung dalam sangkar, ya. Burung tu memanglah bagi makan, bagi apa, tapi dia petik berbunyi, tapi burung tu sebenarnya menangis setiap hari untuk minta dilepaskan, dan burung tu takut syihir kita. Dan ramai, ya, orang ulama pesan, kalau kita menyiksa binatang, contohnya burung dalam sangkar, takut-takut susah nak mengucap bila nak mati. Tu syihir yang paling teruk, susah nak mengucap bila nak mati. So tolong jangan seksa burung dalam sangkar. Dan of course yang kelimanya adalah saka. Saka ni artinya keturunan lah, ya, keturunan dia 6-7 generasi, ya, maka diturunkan pada anak cucu. Jadi anak cucu kadang sengsara, ya, kadang menderita sebab gangguan saka. Ini antara jenis-jenis syihir yang ada dalam masyarakat kita. Okey, baiklah Datuk. Apakah solusi yang perlu dilakukan jika seorang ni dah, orang kata dah muntah-muntah darah dah, orang kata kena santau dah tak bermaya dah? Apakah solusi? Kadang-kadang ada yang ambil, orang kata jalan kiri, jumpa dukun ke. Jadi apakah solusi sebenarnya yang berdasarkan, berlandaskan agama Islam? Itu penting sangat, ya. Sebab Allah turunkan penyakit, Allah turunkan solusi. Mungkin solusi itu ada dalam diri kita ataupun orang lain. Tapi kalau orang dah kena santau, kena syihir yang agak berat, kita kena minta bantuan lah, bantuan ustaz atau perawat, ya. Jangan pula awak kena syihir pergi kepada bomoh. Apa beza perawat dengan bomoh? Bomoh juga menggunakan jin untuk merawat pesakit. So tak akan selesai. Tak akan selesai, ya. Dan hukumnya pun takut syirik kita pergi kepada bomoh. Kita pergi pada ustaz, perawat Islam yang menggunakan ayat doa-doa dan kaedah-kaedah yang syariah compliant dalam merawat. Dan ramai orang di Malaysia ni yang memang dapat membantu dengan cara yang syariah compliant. Satu. Yang keduanya, of course lah, ya, manusia ni akan dikacau oleh makhluk ni, kecuali kata Allah janji, kecuali orang yang bertakwa pada Allah. So yang keduanya kita tinggalkan kita takwa, ya, sembahyang jaga, solat taubat jaga, ya, solat tahajudnya kita bermunajat pada Allah waktu tahajud, mudah-mudahan Allah akan angkat penyakit, ya. Dua. Yang ketiganya Allah pagar diri dengan Fatihah 3 kul, ya. Nabi bersabda, barang siapa yang baca ayat kursi selepas asar, sepanjang malam malaikat akan jaga kita daripada gangguan ni, ya. Dan barang siapa yang baca ayat kursi selepas subuh, maka sepanjang siang. Jadi baca ayat kursi kalau boleh selepas tiap-tiap solat.
3. Yang keempatnya, ulama-ulama telah menyusun doa-doa yang Nabi ajar para sahabat untuk merawat semua jenis penyakit termasuk sihir, iaitu yang telah dibukukan dalam buku Manzil. Buku Manzil adakah? Dari buku ada Manzil, 3 ringgit, 3 riyal. Ya, so beli buku Manzil tu, baca dari kulit ke kulit sebagai ikhtiar. Doa tak ada power, Allah ada power. Asbabnya, dan bolehlah mainkan CD ruqyah sepanjang hari di rumah untuk juga membantu, dan cari di pasaran sana essential oil yang ada ruqyah pun juga akan membantu dan sebagainya. So banyak caranya untuk ni, tapi bolehlah tanya orang yang tahu, ustaz-ustaz di tempat anda, ataupun boleh Google, mungkin dapat solusi kepada masalah sihir. Okey, baiklah Datuk, terima kasih di atas perkongsian pada hari ini. Percaya atau tidak, ilmu sihir wujud dalam kehidupan seharian kita, namun jangan dikhawatir kerana kuasa Sang Pencipta adalah kuasa yang paling berkuasa. Moga-moga masjid yang dibina utuh kekal sehingga ke akhir hayat. Teruskan bersama kami dalam Solehah. Bersolek dan berhias sudah menjadi satu kewajipan bagi setiap wanita dan ia dapat menaikkan keyakinan diri. Namun, tindakan yang berlebih-lebihan boleh menimbulkan fitnah. Jom kita saksikan apa yang bakal disaji dalam Cantik di Mata. Ros. Ros. Ya. Ya Allah, TV kau ni kenapa? Kenapa? Tak boleh nak on ni. Weh, tak maaf lah, Kin. Aku ni TV terbakar, weh.
Tak apalah, kau tengok dinding dulu Kim. Elok lah kau suruh aku tengok dinding lah. Ya Allah. Itulah. Kau setiap bulan kau sibuk beli makeup kan. TV ni tak berganti lah. Popek, kau tengoklah dinding tu. Nanti aku gaji, aku beli lah yang baru. Aku sibuk tengah makeup, aku dah bising lah, Kim. Masalahnya sekarang ni, apa lagi kau buat kat dalam toilet tu? Cepatlah sikit. Kejap. Aku tengah pasang bulu mata aku ni. Kita kan ada meeting je pun. Jadi apa lagi kau bising, Kim? Aku cuma pakai bulu mata ni aku tak tenang, kau tak? Apa lagi? Kau tak payahlah buaya sangat nak pakai bulu mata tu. Nak pergi meeting je pun dekat pejabat. Alah, Kim. Nak pergi meeting kan? Kita ni kan, kita kerani kenalah cantik kan? Bergaya selalu. Aku nak nanti semua orang terbeliak bejik mata tengok kecantikan aku ni. Terus ke tak? Cantik tu memanglah cantik. Kau memang cantik. Sentiasa cantik. Masalahnya niat nak cantik sebab nak orang puji tu memang tak boleh lah. Kalau orang tak puji kau marah pula. Tapi aku cantik tak? Cantik sangat. Dah kata nak cepatlah. Jomlah. Dah jom. Tinggal apalah. Cepatlah. Tapi aku cantik tak? Cantik sangat no. Jom. Jom. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka. Sebagaimana langit yang selalu kelihatan cantik kerana bintangnya, begitu juga dengan wanita solehah yang selalu dilihat cantik kerana akhlaknya. Solehah, inspirasi wanita kontemporari. Jumpa saya lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.